Allah ya Allah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Muhammad khatamin nabiyyin imam al-muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma dzikirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa. Wa 'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ajarkan kami apa yang kami tidak tahu. Wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kami belajar. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahlah kami, janganlah kau payahkan kami. Wa tammim bil khair, sempurnakanlah urusan kami. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahlah kami ilmu dan kefahaman. Allahumma inna na'udzubika min al-haml hasan. Ya Allah, kami minta jauh daripada sedih dan kecewa. Wa min al-'ajz wal kasal, daripada menjadi lemah dan malas. Wa min al-jub' wal bukhl, daripada menjadi penakut dan bakhil. Wa min al-kufr faq, daripada bahaya kekufuran dan kefakiran. Wa min ghalabatid daini wa qahri rijal, daripada beban hutang dan gangguan orang-orang jahat. Amma ba'd. Yang berbahagia sahabat saya, saudara Rizman Al-Haj, EJK Surau, muslimin muslimat, sahabat-sahabat, saudara-saudari, mudah-mudahan insya-Allah semuanya beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada tengah hari ini. Tuan-tuan, anda semua anda sedang bersama saya, Ustaz Abu Hasan Asy'ari, Ustaz Abu Hasan, dalam solat tazkirah zuhur. Mudah-mudahan kita punya diskusi perbincangan pada tengah hari ini menambah ilmu kita, menambah iman kita, memperbanyakkan amalan kita, mempereratkan hubungan ukhuwah antara kita. Seterusnya insya-Allah boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Syekh Rizman yang masih sudi menjemput saya. Ingat dah kena blacklist selama hidup. Alhamdulillah bertemu lagi. Ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat muslimah muslimat yang saya muliakan, jadi tajuk diskusi perbincangan kita pada tengah hari ini senang saja. Tajuk ni semua dah tahu, tapi elok kita dengar lagi supaya kita lebih semangat, supaya kita lebih ceria dalam kehidupan berumah tangga. So tajuk kita punya diskusi pada tengah hari ini ialah amalan-amalan sunnah dalam berumah tangga. Boleh ya? Tajuk tu boleh? Tak boleh saya nak balik. Alhamdulillah. Muslimin, sahabat-sahabat yang saya muliakan, jadi sunnah, biasa kita dengar word sunnah ni, perkataan sunnah ni musim maulid Nabi. Tapi sebenarnya sunnah ni mestilah diamalkan sepanjang hayat hidup kita. Apa benda sunnah tu? So kita buat dia punya definisi dia. Sunnah ni ulama sebut kullu ma sadara 'an nabi min qawlin aw fa'lin aw taqririn aw sifatin. Sunnah ni maksudnya apa saja yang disandarkan kepada Nabi, yang dirujuk kepada Nabi, yang dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah segi syaraknya. Apa saja yang Nabi buat, qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatin. Sifat Nabi, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, duduk Nabi, bangun Nabi, senyum Nabi, marah Nabi, masam Nabi, berjalan Nabi, berhenti Nabi, semuanya adalah sunnah. Luar betul dia punya skup sunnah. Minal bidayah ila nihayah. Daripada sejak Nabi lahir sampai Nabi wafat, itulah dia sunnah. So kita kena ikutlah sunnah. Kalau hadis, hadis. Kita kan heboh baru ni pasal hadis palsu lah, hadis maudhu' lah. Hadis maudhu' ni hadis palsu lah, sebab yang dibuat, yang direka-reka. Hadis dhaif tu sanad dia lemah. Dia beza lah. So hadis apa benda? Hadis ni ialah kata-kata Nabi, kalimat-kalimat yang keluar daripada mulut Nabi. Tu hadis. So ada beza. Hadis lebih khusus kepada perkataan Nabi, kata-kata nasihat Nabi. Sunnah lebih umum daripada hadis. Tapi dua-duanya mestilah kita ikut, mestilah kita pegang sebagai pedoman kehidupan kita. Muslimin sekalian, jadi
sahabat-sahabat Nabi amat concern pasal sunnah ni. Sahabat-sahabat Nabi dan kita sendiri pun sepatutnya seronok dengan sunnah ni, mesti pegang betul. Nah, mengapa kita kena ikut sunnah? Sebab sunnah ni yang pertama nak dapat pahala lah. Dapat pahala, insya-Allah dapat syurga lah. Walaupun kita masuk syurga bukan kerana ibadah kita, masuk syurga bukan kerana pahala, masuk syurga kerana rahmat Allah kepada kita. Allah bagi rahmat, Allah sayang kita, masuk syurga. Tapi kalau kita ikut Nabi, Allah pun kasih kita insya-Allah. So bila kita kasih, Allah kasih kita dapat peluang, dapat rahmat Allah, senang masuk syurga. Nak masuk syurga? Macam tak confident ni. Nah, anggut-anggut. Yang kedua, mengapa kita kena ikut sunnah? Tanda kita kasih Nabi. Nah, kalau kita ni sayang seseorang, kita ikut apa yang dia suka. Jadi kasih Nabi, buat sunnah Nabi. Dan Nabi kata, Nabi ada disebut al-mar'u ma'aman aham. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Dan laki perempuan bertemu, sudah kasih, sudah mesra, duduk bersama lah, kahwin lah. So kita pun kasih Nabi, Nabi kasih kita, nanti kita akan bersama dalam syurga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa kasih kepadaku, nanti dia duduk sama pun dalam syurga. Alhamdulillah. Muslimin semulakan, kita kena ikut sunnah Nabi ni. Apa yang Nabi buat, sebab apa? Nak dapat syafaat Nabi, bantuan Nabi lah. Dah, kalau kita buat projek, buat bisnes, dah, kadang-kadang kita perlukan orang yang kita kenal, orang dalam lah. Kenal wali, kenal menteri, kenal datuk, senang dapat projek. Itu dunia yang sementara. Tapi kalau kita kenal Nabi, Nabi kenal kita, Nabi bagi syafaat kepada kita. Itu hebat tu, bantuan. Nabi sebut, ana awal syafi' wa awal musyfi'. Akulah orang pertama yang akan terima bantuan Allah, syafaat Allah. Akulah orang pertama yang akan bagi syafaat kepada umat tu. Jadi kita nak dapat syafaat Nabi, kena ikut sunnah Nabi. Nah, muslimin semulakan, Nabi sebut, man ahya bi sunnati inda fasad ummati falahu ajru mi'ata syahid. Siapa yang menghina ke sunnahku, di saat orang tak suka sunnah, orang tak suka sunnah, kita ikut sunnah, bagi dia pahala syahid. Nah, jadi ramai yang dapat pahala syahid, terutama dengan kuliah 3 hari syahid tunduk. Nah, itu pun syahid, tenang, bahagia, damai. Alhamdulillah. Muslimin semulakan, jadi mengapa kita kena ikut sunnah? Untuk dapat pahala, dapat syurga, dapat syafaat. Yang penting sekali dalam konteks rumah tangga, ikut sunnah untuk dapat kebahagiaan dunia akhirat. Isteri bahagia, suami bahagia, anak-anak ceria, umat selamat insya-Allah. Nah, muslimin semulakan, sahabat-sahabat dulu amat ambil berat pasal sunnah. Nah, ada seorang sahabat sudah hijrah keluar daripada Madinah, lama tak balik Madinah. Nabi pun dah wafat. Satu hari dia balik ke Madinah. Dia berjalan, tiba-tiba bila sampai satu padang pasir, dia tunduk, dia berangkat, dia menera, elok balik. Ini saya jumpa di kitab lah. Esok dia mari lagi. Dia pergi di padang tu, dah, dia tunduk, rukuk, merangkak-rangkak, elok balik. Orang kata ini seril ke? Dah, kenapa pergi tengah padang buat macam tu? Dah, tunduk, rukuk, merangkak-rangkak. Dia kata gini, dulu aku tengok Nabi buat gitu. Dulu kat sini ada kayu balak. Tak tahulah kayu balak apa. Nah, kurma ke apa. Nah, dia besar. Nabi nak lompat tinggi, ada ruang kosong bawah tu. So Nabi tunduk, Nabi merangkak, Nabi buat gitu. So sekarang kayu dia tak ada, balak tu. Nabi pun dah wafat. Aku buat gitu juga, saja nak ikut sunnah Nabi. So begitu sekali sahabat concern, prihatin pasal sunnah, maka kita umat kena ikut sunnah. So Nabi dah tak ada, sahabat-sahabat pun tak ada, so kita lah yang ikut sunnah ni, buat sunnah. Nah, termasuk wudhu sunnah tu. Nah, so kalau kita tak buat, siapa nak buat? Rabah Sami ke? Acur ke? Payah. So kita lah Muslim beriman yang mengaku umat Nabi ikut sunnah. Alhamdulillah. Setakat ni faham ke? Angguk tu faham tu? Nah, alhamdulillah. Muslimin semulakan, sunnah ni ada 2. Ni semua dah tahu ni. Saja mari saya nak sembang-sembang saja lah. Nah, sebab lama tak mari. Rindu.
Anak murid tak rindu cikgu, cikgu pula rindu anak murid. Terbalik, tanda kiamat. Sunnah ada dua, sunnah ni. Yang pertama sunnah yang wajib, sunnah syariah yang wajib. Yang kedua sunnah ghair syariah, sunnah yang tidak wajib. Ada dua. Jadi ulama bahagi begitu, senang nak faham. Sunnah wajib apa benda? Nak tak nak kena buat. Suka tak suka, compulsory. Apakah contoh sunnah wajib apa benda? Sunnah wajib ni yang pertama ialah amanah. Amanah. Nabi sebut la imana liman la amanatana. Tidak beriman orang yang tidak ada amanah. So isteri amanah, suami amanah, anak-anak amanah, pekerja amanah, semua amanah, pemimpin amanah, ulama amanah. Jadi selamat hidup kita. Kalau tak amanah, ulama tak menyampaikan yang betul, dosa lah. Dan pemimpin tak betul, dosa lah. Guru mengajar tak betul, dosa lah. So amanah ni sunnah wajib. Yang nak tak nak mesti compulsory. Tak ada pilihan, no choice. Yang kedua, sunnah yang wajib dakwah. Al-amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar. Menyuruh orang kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. So itu sunnah yang wajib. Dakwah ni kerja semualah. So yang kita sembah-sembah ni, yang kita buat ni, dakwah ni, rakam, sebarkan apa ni. Masuk YouTube ke apa? Sunnah. So dakwah ni bukan hanya tugas mufti, tugas ustaz, imam saja. Semua sekali kena buat kerja dakwah. Ikut kadar kemampuan masing-masing. Balighu ani walau ayat. Sampailah daripada aku walaupun satu ayat, insya-Allah. Muslimat balik tiang tu faham tak? Bagus. Boleh menyandang, ini bukan ceramah sangat, ini sembang-sembang. Sambil baring pun boleh, insya-Allah. No problem. Kita jangan stres belajar ni. Jangan stres ya. Yang kedua, sunnah yang sunat. Ini nak tak nak buat, tak nak tak apa. Tapi jangan hina. Tenang. Buat boleh pahala, tak buat tak dosa. Tapi afdal buatlah, sebab kita ni kasih Nabi. So apakah contoh sunnah? Ini penting. Semua dah tahu dah, nak bagi tahu ni ya. Sebab bila kita tahu, kita amal, kita sampaikan, boleh pahala. Mengapa saya nak bagi tahu apakah contoh sunnah? Kita tahu, kita amal, kita share sama. Oh, besar pahala. Kalau nak derma juta nak derma, duit tak ada. Kita buat yang simpel-simpel saja. Yang akan saya bagi tahu ni. Nabi sebut, man dal ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Siapa ajar suatu yang baik, kawan tu buat, dia boleh pahala, kita pun boleh pahala. Yang mengajar ni. Sebab tu saya suka mengajar ni. Walaupun boleh buat bisnes lain, macam-macam bisnes boleh buat, tapi mengajar mesti. At least sekali seminggu kena ada kuliah supaya boleh menyampaikan. Nabi sebut man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amil biha ila yaumil qiyamah. Siapa tunjuk sunnah yang baik kepada seseorang, kawan tu amalkan. Dia tu pun ajar pula, ajar. Dia bersama-sama. So yang atas sekali pun dapat pahala. Dia macam amal alam kan? Macam direct selling. Tu bisnes luar. A taja B, B taja C, dia dapat union level lah. Dia infinity bonus. So kita mengajar orang solat berjemaah, dia pun amalkan, dia pun ajak B, C. So kita yang menyampaikan boleh pahala. So mestilah kita amalkan sunnah. Kita sambung ke ataupun kita terus? Samalah. Sambung terus sama. So apakah contoh sunnah? Yang pertama, pakai serban. Sebab tu saya bawa serban jubah ni sunnah. Macam perempuan banyak betul jenis-jenis jubah, macam-macam jenis jubah. Pakai ikut sunnah, bukan nak bergaya. Kalau kita pakai jubah sebab orang Arab pakai jubah, itu tak betul. Kita pakai serban, umat Arab pakai serban, tak betul. Kita pakai serban kerana Nabi, ikut sunnah Nabi. Cuma serban yang saya baca kitab, Nabi pakai serban di kepala, di bahu. Tapi ada orang di kepala, di bahu, di pinggang. Macam nak silat. Itu lebih. Ulama zaman dulu, makin besar serbannya, makin banyak muridnya. Hebat. Makin banyak panjang ekornya, makin tinggi ilmunya. Saya langsung tak ada ekor, so jangan tanya. Selamat. So sunnah pakai serban.
Kalau Syekh Razman pakai serban, Masya Allah, makam sudah naik terus. Kemudian sunnah yang kedua, janggut. Syekh, mana? Muka dia handsome, ada janggut, tambah handsome. Satu hari Nabi jumpa sama sahabat, Nabi tak senyum, Nabi masam je. Sahabat tadi terkejut, ya Rasulullah, biasa jumpa senyum, mengapa hari ini macam marah je? Itu bahasa saya. Bukan sahabat sebut gitu. Nabi kata, di mana janggut kamu? Aku tak nampak dah bidadari bergayut di janggut kamu. Rupa-rupanya siapa ada janggut, dia ada bidadari. Tapi ni janggut nipis. Ini bidadari tua. Nah, siapa nak yang muda, ini boleh tahan sikit. Ya, tapi apa pun tetap bidadari. Bidadari bijak kemudian. So, serban, jubah sunnah, janggut sunnah, bersugi sunnah. Sugi Nabi sebut, laula nasyqa ala ummati la'amartuhum bisiwaki illa salati. Kalau aku tak nak susah umatku, aku paksa mereka gosok gigi sebelum solat. Bila gigi bersih, mulut bersih, keluarlah kalimat-kalimat yang bersih, kata-kata positif. Nah, mulut bersih, hati bersih, itu dia punya hikmah. Nah, tapi kadang-kadang kita tak jaga kebersihan. Malam Jumaat, Bang, I miss you, abang pesan terus. Sebab apa? Tak gosok, tak bersugi. So penting ya, penting. Pergi surau, Allahu Akbar, keluar virus, petai, jering semua. Imam pun pening, lupa rakaat. Nah, tu Islam suruh kita ni jaga kebersihan. Nah, yang keempat, bismillah, itu sunnah juga. Semua dah tahu kan? Yang kelima, celak. Kita pakai celak. Celak ni banyak jenis, kategori, macam-macam jenis. Tapi yang biasa dipakai, yang pakai pensil. Nah, tu orang perempuan lah. Jangan pernah sebut, tahu mata, buta habis. Celak ni sunnah. Untuk memikat suami, tu antaranya. Tapi orang perempuan lebih sesuai celak ni. Orang lelaki kalau pakai celak, nampak macam pontianak. Wangi-wangian. Yang keberapa? Yang keenam, pakai wangi-wangian sunnah. Berwangi-wangi itu sunnah. Nabi suka wangi-wangian. Hadis sahih daripada At-Tirmizi, Nabi kata, sesiapa yang ada berikan hadiah minyak wangi, janganlah dia menolaknya. Kerana itulah kegembiraanku. So Nabi suka terima hadiah minyak wangi, dan Nabi suruh kita pakai minyak wangi. Sebab itulah kat surau-surau biasanya ada minyak wangi. Tak ada minyak wangi? Tak ada. Ada. Kat belakang ada. So tuan-tuan, ada minyak wangi tu. Sebelum keluar nanti, lepas tu ambil pakai supaya yang derma boleh pahala. Tapi ada orang ambil terus balik, curi terus. Masalah asyik hilang je minyak wangi kat surau tu. Satu RM5, sekali seminggu mari RM5. Dia ambil, dia jual. So pakai minyak wangi sunnah. So muslimat pakai minyak wangi. Nah, untuk suami, bukan nak memikat. Datang pejabat boleh pakai sekadar supaya tak berbau. Bau petai ke, bau jagung ke, bau bawang ke. Nah, nak memikat bos, bahaya. Pakai sekadar minyak wangi. Susu kambing sunnah. Tahu susu kambing? Kambing pun sunnah. Nabi suruh kita makan kambing. Sebab sunnah. Al-ghanamu barakatul mamduah. Kambing ni keberkatan yang ditinggal-tinggalkan. Orang Yahudi pun minum susu kambing. Dia suruh kita minum susu lembu. Dia cekedik, kita bodoh. Amerika kata minum susu soya. Sebab apa? Amerika pengeluar susu soya. Soya bagus. Sebab apa? Dia ada lecithin. Dia bagus mencegah penyakit jantung. Tapi terlebih soya lemah tenaga. Umat Islam tak produktif. Sebab apa? Asyik minum soya, asyik minum susu lembu. So lemah tenaga, kelelakian. Bila lemah tenaga, umat Islam tak bertambah. Bila umat Islam tak bertambah, tak lama, bila election kalah. Sebab suara majoriti jatuh. So susu kambing sunnah. Nah, imsak panas. Panas tu sebab tak mandi. Nah, so susu kambing sunnah. Nabi kata, al-ghanamu
barakatun mawdu'ah. Kambing ni keberkatan yang ditinggal-tinggalkan. Nabi-nabi dulu pun susu kambing. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Muhammad pun penggembala kambing. So susu kambing ni sunnah, kambing pun sunnah. Jangan. Darah tinggi. Darah tinggi bukan punca susu kambing. Punca darah tinggi bukan kambingnya. Punca darah tinggi ini adalah santan, garam dan stres sebab gaji tak ada. Politik sunnah, berpolitik. So kena join lah mana-mana parti politik. So apa? Niat nak ikut sunnah. Tapi politik sunnah lah, politik Islam. So dah join lah, dah daftar. Belum mengundi. Saya pun ahli politik. Parti apa? Rahsia lah. Nak cerita susah kan? Tapi yang penting niat itu sunnah. Madu sunnah. Abang tahu sauda madu, bermadu itu saya tak tahu. Itu jangan diulas. Nanti kena blacklist. Solat berjemaah sunnah. Ada seorang buta yang bernama Abdullah Umar Maktum. Ya Rasulullah, saya ini buta, tak nampak, nak pergi masjid macam mana? Minta excuse tak payah pergi solat berjemaah. Nabi kata, memanglah kamu tak nampak. Kamu dengar tak azan? Dengar? Dengar, pergi. Sampai Abdullah Umar Maktum ni terpaksa ikat tali pada rumah dia, sampailah ke pintu masjid. Dia follow tali dia. Sampai gitu. Jadi nanti ambil tali, ikat. Semua ikat ke masjid. Berjerawang tali. Dah susah nak pergi, jam kereta. So nak bagi tahu penting solat berjemaah. Sunnah. Nabi sebut la solata li jaril masjid ila fil masjid. Tidak sempurna kan duduk dekat masjid kecuali di mana azan diazankan. Sunnah. Tapi saya sekadar eloklah kita buat solat berjemaah di rumah. Suami imam bukan isteri. Solat berjemaah sunnah. Apa lagi sunnah? Perang. Kita ma'rakah perang ni, tapi jangan terlibat dengan IS. Ni bahaya ni. Ada terlibat ke? Gaya dah ada. Ada ni. Nampak beriman je IS pun. Dah tajik. So perang bersunnah. Nak bagi tahu Islam mesti berani. Perang bila diserang, bukan menindas. Jangan melampau. Banyak ada hadis wala ta'tadu, jangan melampau. Apalagi sunnah yang ke-12. Muslimat bagus mencatat ni. Tak sabar nak amal kan? Sabar dia. Sabar. Balik rumah dulu. Apalagi yang ke-12. Berbekam sunnah, bekam. Tahu bekam? Yang isap darah tu. Ini bukan Pontianak. Bekam. Satu hari Nabi berbekam. Nabi pun ambil darah yang sudah kotor tu. Nabi kata, sahabat-sahabat, siapa nak tolong buang? Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, mana saya tolong buang darah bekam ni. Nabi punya. Dia pun keluar beredar. Nabi ni ada pergi buang. Betul. Dia masuk hutan, dia minum Nabi punya darah bekam. Dia minum. Dengan bangga ni datang balik. Ya Rasulullah, tak jadilah buang darah tuan. Mengapa? Saya minum. Nabi terkejut. Apa hal? Kata dia, wahai sahabat, ya Rasulullah, aku minum supaya darah kamu bercampur dengan darahku. Aku pun selamat daripada api neraka. Usah begitu sekali. Sayang Nabi, kasih Nabi, sampai dia minum darah Nabi. Tapi perempuan ni, kalau suami berbekam, jangan pula minum darah suami. Mati cepat ni. Sebab suami banyak toksik. Mengapa kita ni banyak toksik? Kena kecil manis darah ciri. Sebab apa? Stres. Stres. Bila stres, dia keluar insan-insan yang negatif. So berbekam pun sunnah. Belajar mengajar pun sunnah. Dan sualah kalau boleh kita ajar sendiri anak-anak kita Quran. Dan belajar. So belajar ni banyak cara. Belajar ni banyak cara. Tak semestinya buat PhD, buat master. Belajar yang tak rasmi pun okey. Cuma jangan belajar dengan Google lah. Kena ada guru ni. Imam Malik dia berguru dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Dia ada guru dia. So jangan kita belajar dengan Google, study, baca buku sendiri tanpa ada dia punya penyampaian. Bila kita belajar dengan guru ni, kita kena ada adab-adab ni.
Khus ma safa wa da' ma kadar. Ambil yang kita berkenan, yang tak berkenan jangan. Jangan nak debat bergaduh cikgu. Tak puas hati debat. Sebab ini bukan sidang parlimen. Khus ma safa. Ambil yang elok, yang tak elok jangan bergaduh cikgu. Nah, dan ulama sebut khuzil hikmah walau bi fahmil bahaim. Ambillah ilmu itu walaupun daripada mulut binatang. Kalau ayam boleh bercakap, lembu boleh bercakap, ada ilmu, ambillah. Kalaulah daripada mulut binatang pun boleh ambil ilmunya, ini kan pula daripada ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita. Tapi masalah kita sekarang tak nak dengar cakap ulama. Nak banyak sangat bertikai, komplain dan sebagainya. Ini masalah. So, belajar mengajar adalah sunnah. Ada sahabat Nabi yang belajar tak resmi tapi sangat alim. Siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia lahir, dia yang saya baca kitab, dia ni daripada Yaman, Hadramaut. Dikatakan bahawa bila Mu'adh bin Jabal pergi berdakwah ke Yaman, dia masuk Islam. Abu Hurairah. Dia terus ke Madinah. Dia tak berhenti di Makkah, transit saja. Sampai di Madinah, Abu Hurairah ni dia kerja siap masjid. Dah Nabi mengajar, dia ke mahkamah masjid. Nabi mengajar, berceramah, dia curi-curi dengar. Walaupun dia ni dengan Nabi hanya 7 tahun, curi-curi dengar, belajar tak rasmi, tapi ilmunya sangat tinggi. Mengalahkan Aisyah. Aisyah ni isteri Nabi, makan sama Nabi, tidur sama Nabi. Nah, tapi Abu Hurairah yang belajar tak rasmi, ilmunya lebih tinggi. Sebab itulah sahabat-sahabat, bila Nabi wafat, mereka datang sahkan hadis dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah, sahabat Nabi. Walaupun dia belajar tak rasmi dengan Nabi, tapi dia sangat tinggi ilmu. Mengapa dia senang hafal hadis? Sebab dia ni selalu berpuasa. Mengapa Abu Hurairah selalu berpuasa? Sebab tak ada apa nak makan. So oleh kerana perut lapar, senang belajar. So kalau dah makin kenyang, payah dengan ceramah. Kena banyak lapar, stres. So lepas ni belajar sahabat-sahabat pergi makan nasi Arab, baik sendiri insyaAllah. Muslimin semulakan, so belajar mengajar adalah sunnah. Apa lagi? Meeting, diskusi, musyawarah, sunnah. Baca Quran pun sunnah. Nabi sebut zayyinu buyutakum bi tilawatil Quran. Kamu kena hiasi rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Nak hias rumah tak semestinya dengan bunga-bunga, dengan macam-macam lah rumah. Hiasilah rumah dengan Al-Quran. Kalau kita selalu baca Quran, berkat Quran tu nampak isteri tak cantik, nampak cantik. Suami tak handsome, nampak handsome. Sebab berkat Al-Quran tu insyaAllah. Kena baca Al-Quran. Hari ni dah berapa muka surat? Belum lagi. Baca WhatsApp je. Apa lagi? Sunnah. Mandi bersama, sunnah. Macam mana cara? Lu fikirlah sendiri. Suami isteri mandi bersama, sunnah. Sikat rambut suami pun sunnah. Sikat rambut suami, isteri sikat suami. Aisyah sikat rambut Nabi. So muslimat jangan lupa balik amalkan sunnah ni, sikat rambut. Tapi ada muslimat kata, ustaz, suami saya tak ada rambut. Itu nasib lah. Apa boleh buat kan? Tidur satu selimut suami isteri, sunnah. Satu selimut. Satu hari Nabi dan Aisyah tidur bersama, satu selimut. Tiba-tiba Aisyah bangun lari. Nabi kata, mengapa kamu lari? Mari sini. Aku uzur balik. Boleh tuan. Tapi jangan lebih lah. Lebih tak boleh lah. So tidur satu selimut, sunnah. Okay. Nabi pernah, Nabi sebut barang siapa yang memelihara 2 ataupun 3 anak perempuan, ataupun 2, 3 saudara perempuan, adik-beradik perempuan, dan mendidiknya, maka orang itu confirm masuk syurga. Nabi tak sebutlah istilah confirm, pasti masuk syurga. Hadis sahih daripada At-Tirmizi dan Abu Daud. Siapa ada perempuan, ada adik-beradik perempuan, maka dia jaga, pertahankan mereka, maka confirm masuk syurga. Sebab tu saya nak bagi tahu, kita orang lelaki ni kahwin pun,
Nah, kita wajib jaga mak ayah kita dan jaga adik-adik perempuan kita, kakak perempuan kita. Katalah kakak perempuan kita, adik perempuan kita ni, dia diceraikan oleh suaminya. So, kita wajib pertahankan. Nah, itu mesti besar kita punya tugas laki ni. Ada perempuan, saya pernah ceramah pasal harta pusaka. Saya pernah ceramah pasal harta pusaka. Nah, ada komplain, Ustaz, mengapa laki ni lebih hartanya daripada perempuan? Tak puas hati perempuan, dapat sikit, dapat separuh. Laki lebih. So sampai ada yang muslimat tu pindah sampai ke Jelebu Negeri Sembilan. Sebab apa? Kat sana lebih dapat harta. Nah, dia kata perempuan dapat kurang, laki lebih harta pusaka. So dia pindah balik ke Jelebu. Saya nak beritahu laki ni lebih dapat harta pusaka sebab apa? Laki ni lebih banyak tanggungjawab. Laki bila nak kahwin wajib jaga mak ayah. Dah kahwin, anak perempuan, adik perempuan dia, kakak perempuan wajib jaga. So berat tugas laki ni. Nasi laki dapat harta lebih. Orang perempuan dah kahwin tak wajib jaga mak ayah. Dia wajib jaga suami. Tak jaga suami, suami lari. Itu yang bahaya. Okay. So sunnah mendidik dan mengasuh anak perempuan. Yang ke-22 banyak tu. Ya. Yang ke-22 ialah tidak mudah mencerai dan memohon cerai. Ni. Itu sunnah ni. Nabi pun pernah mencerai kan? Nah, so tidak mudah mencerai dan memohon cerai. Ini bahaya. Ya, bahaya. Kena hati-hati. Saya nak baca kat sini. Nabi bersabda, jika seorang isteri berkata kepada suaminya, belum pernah aku berdapat satu pun kebaikan daripada kamu, maka bererti gugurlah pahala amal kebajikan ini. Maksudnya seorang perempuan dia bagi tahu pada suami dia, kamu ni tak bagi apa-apa lah. Dah kawan tu tengok jiran tu, ada emas, ada kereta besar, rumah besar, perut besar. Aku tak dapat apa lah, abang ni kedekul lah, tak bagi apa lah. Gugur pahala dia. Jangan main. Dan Nabi sebut, tiap perempuan, tiap isteri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang kukuh dibenarkan, maka haram atasnya bau syurga. Minta cerai tanpa sebab yang munasabah, maka haram baginya bau syurga. Hadis riwayat Abu Dawud. So jangan cepat minta cerai dan jangan cepat cerai. Sebab apa? Cerai pun masalah lebih besar. Nah, bercerai bukan menyelesaikan masalah, banyak masalah. Hak harta sepencarian, hak jaga anak hadanah, mut'ah. Tahu mut'ah ni ialah ganti rugi. Seorang lelaki cerai isteri tanpa sebab. So perempuan kena dibayar ganti rugi. Nah, saya pernah tanya seorang lelaki, mengapa kamu mau ceraikan bini kamu? Saja Ustaz, test power kata dia. Ada juga macam tu. So cerai isteri di luar mahkamah kena denda. Okay? Jangan main-main. So cerai di luar mahkamah kena denda. Ada saksi, tak ada saksi, tak jatuh. Kalau lafaznya soleh, kecuali kinayah, itu kena sahkan di mahkamah. So berhati-hati ya. Yang keberapa? Yang ke-23 sunnah juga. Nah, bukan sunnah maksudnya nasihat Nabi, sebab juga ada berlaku zaman Nabi. Okay, ni. Tidak menceritakan hal-hal hubungan suami isteri kepada orang lain. Ini akhlak dalam berumah tangga. Nabi ajar. Nabi kata apa? Hadis sahih daripada Imam Ahmad. Nabi kata sejahat-jahat orang di sisi Allah pada hari kiamat nanti ialah seorang lelaki atau perempuan yang melakukan persetubuhan kemudian diceritakan rahsianya itu kepada orang lain. So tu persekalian, sebagai ketua rumah tangga, sebagai suami, sebagai isteri, akhlak kena jaga. Jangan bercerita masuk Facebook lah, masuk WhatsApp cerita hal-hal rumah tangga. Nah, yang elok-elok bolehlah cerita, yang aib-aib jangan dicerita. Muslimin semakan apa lagi sunnah yang boleh kita amal dalam kehidupan rumah tangga ni. Dan ada 5 perkara yang elok Nabi kata dipercepatkan. Ada 5 perkara yang ulama sebut elok dipercepatkan dalam konteks rumah tangga. Yang pertama, it'amul dhaf idza nazala, cepat hidangkan makanan kepada tetamu bila tetamu sudah masuk rumah. So mesti cepat hidangkan. Nah, tetamu masuk,
cepat hidangkan. Jangan pernah kita masuk, bila nak balik, kasih Allah. Dah, mula apa-apa dah tanya dah. Bila pergi rumah orang, dah. Pergi rumah adik-beradik ke, pergi rumah mentua ke, dah. Yang kita kurang dapat, yang kita kurang kenal, tunggu dia offer makan. Sampai dah dia offer makan, baru kita makan. Jangan ingat terus. Ada seorang tu terus ke dapur, tu kurang ajar. Kecuali memang rapat sangat. Itu lain ya. So tetamu sampai rumah, hidangkan makanan. Bila hidang, offer, sila makan. Jangan pula kita ingat seorang-seorang, tetamu tengok. Cepat. So suami balik, cepatlah hidangkan. Walaupun air kosong. Saya nak minum pun tak perlu, tak minum. Sampai hati sabar. Yang kedua, kena cepat. Tajhizul mayit idza mata. Cepat uruskan jenazah bila confirm mati. Tak mati, jangan pula dimatikan. Isteri meninggal, suami meninggal, cepat uruskan jenazah. Jangan ditanggung-tanggung. Sebab si mati nak cepat bertemu Allah, dapat rahmat Allah. Kalau kawan ni asi, berdosa, bumi tak sabar nak dia. So, isteri meninggal, anak meninggal, cepat uruskan. Jangan ditanggung-tanggung. Nah, ayah meninggal, cepat urus. Tak perlu tunggu ada balik UK, US. Jadi, Syekh Rizman, you are my friend. Anak duduk di Hulu Langat Dusun Tua, tapi masih muda. Nah, kalau anak mati, anda datang urus anak punya jenazah. Kecuali anda mati dulu. Kalau anda mati, anda jadi imam solat jenazah, insyaAllah. Boleh? Yang ketiga, kena cepat. Tazwijul bint kita balagat, cepat kahwin anak dara. Bila sudah sampai masa. Dah, so anak dara, dah kita sebagai bapa, anak dara dipinang lah. Nampak beriman, terima terus. Kalau tak dipinang, meminang. Ustaz, tak isam lah lelaki ni. Muka muncik perut Allah. So tuan, handsome tak handsome, yang penting agama ni. Kalau semua nak menantu handsome, habis yang tak handsome ni tak handsome. Sedih betul. Tapi akhlak terpuji tengok. Khusyuk je dengan sama. Yang kedua, yang keempat, cepat bayar hutang. Allah ujaid idza wajabat, cepat bayar hutang. Jangan buat dia. So kadang-kadang boleh bergaduh adik-beradik sebab hutang. Jangan lupa bayar hutang. Kadang-kadang suami isteri pun berhutang. Itu bahaya.